أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب شهيد ونحمده بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita menyambung pada pembacaan kitab Safinatun Najah. Kita menyambung pada tajuk yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Zakat, berkenaan dengan bab zakat. Faslun al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'. Harta-harta yang diwajibkan padanya untuk dikeluarkan zakat ada 6 jenis. Jadi sekarang ini pengarang akan masuki ataupun menerangkan dengan secara ringkasnya hukum berkaitan dengan bab zakat, di mana perkataan zakat itu sendiri dari sudut bahasa maknanya adalah pembersihan dan juga penumbuhan. Pembersihan dan juga penumbuhan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa dalam Quran? Qad aflaha man tazakka. Sangat akan beruntunglah orang-orang yang membersihkan, yakni membersihkan dirinya sendiri, membersihkan hati daripada maksiat-maksiat dan kotoran-kotoran hati. Jadi perkataan zakat itu pada asalnya atau dari sudut bahasa maknanya adalah pembersihan dan juga dengan penambahan. Wa syar'an, dan ada pun dari sudut syarak pun adalah zakat itu adalah kata nama bagi harta yang dikeluarkan daripada harta yang tertentu mengikut cara yang tertentu. Itu yang dinamakan sebagai zakat. Jadi pengarang di sini terus mengatakan bahawasanya harta-harta yang diwajibkan padanya untuk dikeluarkan zakat itu ada 6 jenis. An-na'amu, yang pertama adalah an-na'am. An-na'am ini adalah binatang ternakan, yang di mana binatang ternakan ini merupakan unta, lembu dan juga kambing. Apa jenis unta tak soal, apa jenis lembu tak soal, dan juga apa jenis kambing pun tak mengapa. As long as dia kategori kambing, kategori lembu dan juga unta, maka ia wajib untuk dikeluarkan. Baik, ini jenis harta yang pertama. Sebab tu jenis ni 3 binatang ini dinamakan sebagai an-na'am kerana banyak nikmat yang boleh didapatkan daripada 3 jenis binatang ini. Adapun selain daripada 3 binatang ini, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Walaupun kita ada banyak binatang-binatang tersebut. Kita ada pelihara kucing, sama nisabnya dengan nisab kambing, maka tak ada wajib keluar zakat kucing. Subhanallah, umpamanya. Baik, wan naqdani, dan juga emas dan perak. Ini kita sudah maklum. Emas dan perak termasuk ada kategori emas dan perak adalah duit-duitan yang kita ada. Subhanallah. Baik, jadi zakat harta, zakat emas perak ni kita consider sama. Kemudian disambung di sini wal mu'asyarati, dan zakat tanam-tanaman. Zakat tanaman ini dia terbagi kepada 2. Satu, buah-buahan, dan juga yang kedua adalah makanan asas sebuah negeri. Jadi kalau yang nama buah-buahan itu hanyalah kurma dan juga anggur sahaja. Kurma dan anggur sahaja.
Adapun makanan-makanan asas sebuah tempat atau sebuah negeri itu, maka it depend. Boleh jadi gandum, boleh jadi beras dan sebagainya. Subhanallah, maka selain daripada buah-buahan yang dinamakan anggur dan juga kurma, maka tidak diwajibkan zakat padanya. Tak ada zakat pisang, zakat durian, zakat ni semua tak ada. Melainkan kalau buah-buahan tersebut kita jadikan sebagai barang perniagaan, maka itu jadi lain cerita. Subhanallah, itu dah masuk zakat perniagaan. Jadi ini jenis yang ketiga. Yang keempat, wa amwalu tijarah, dan harta perniagaan. Ini dinamakan sebagai zakat perniagaan. Dia ada masalah lah ataupun penerangan yang lebih lanjut pada kitab-kitab yang besar. Cuma ini sekadar memberitahu bahawasanya ini bahawa harta yang berkaitan dengan perniagaan itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Kemudian pengarang menyambung wa wajibuha rubu'u usyri qimati urudi tijarah, dan dia punya kewajipannya adalah 1/4 bermakna sama dengan zakat emas, demi keluarkan zakat itu daripada hasil daripada perniagaan itu sendiri. Subhanallah. Kemudian dikatakan sini warrikazu, dan harta yang ditanam di dalam bumi. Bermakna kita jalan-jalan tiba-tiba jumpa harta. Dia pun ada syarat juga. Kita korek-korek main dekat tepi pantai kat East Coast tu, korek-korek keluar emas. Ni emas ni macam mana? Dia ada hukum berkenaan dengan emas ni. Subhanallah. Dia ada syarat-syarat jalan. Cuma ini dia beritahu secara datar saja. Warikaz tu adalah harta tanam. Orang Melayu panggil harta karun. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian yang keenam adalah wal ma'din. Bermakna harta yang ma'din itu adalah harta, galian. Harta yang merupakan galian emas maknanya. Dia korek-korek pergi ke tempat-tempat tertentu keluar emas. Subhanallah, korek-korek keluar emas, maka itu harta dia kena keluarkan zakat. Subhanallah, panjang berkenaan dengan penerangan berkenaan dengan harta yang dinamakan sebagai al-ma'din. Subhanallah. Baik. Jadi ini secara ringkasnya pengarang menerangkan berkenaan dengan harta-harta yang diwajibkan zakat padanya. Kemudian pengarang menyambung. Baik, di sini kita diberitahu bahawasanya di dalam kitab yang lain itu disebutkan bahawasanya setelah membicarakan berkenaan dengan harta-harta yang diwajibkan zakat, dalam cetakan yang lain disebutkan berkenaan dengan zakat al-badan. Zakat badan ni bermakna zakat fitrah. Dia beritahu di sini secara ringkasnya adalah bahawasanya orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang mempunyai 3 syarat. Orang yang mempunyai 3 syarat. Pertama, orang itu beragama Islam. Orang itu beragama Islam. Yang kedua adalah dia berjumpa hari terakhir daripada bulan Ramadan. Bermakna sebelum bang maghrib malam raya. Sebelum bang maghrib malam hari raya, dan berjumpa awal bulan Syawal. Dan berjumpa awal bulan Syawal bermakna lepas maghrib malam hari raya. Jadi kalau andai kata dia meninggal sebelum bang maghrib hari terakhir bulan puasa, maka dia tak wajib keluarkan zakat fitrah. Ataupun kalau dia baru dilahirkan setelah masuk awal Syawal, mungkin lepas maghrib baru dia beranak, mungkin lepas isyak baru dia beranak dan seterusnya, maka dia tak wajib untuk dia keluarkan zakat fitrah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia mempunyai kelebihan nafkah untuk dirinya dan juga orang-orang yang dia wajib tanggung. Kelebihan apa? Kelebihan nafkah, duit itu dia boleh gunakan untuk pada malam raya dan juga hari raya itu sendiri. Sama ada dari sudut pakaiannya, sama ada dari sudut tempat tinggalnya. Begitu juga kalau dia ada khadam, kalau dia ada hamba umpamanya, dan dia mesti ada kelebihan rezeki yang melebihi pada malam dan juga hari raya. Jadi bukan yang maknanya kalau dia tak cukup duit tu dia nak kena jual rumah dan sebagainya untuk bayar zakat fitrah, tidak. Kalau dia dah memang tak cukup, memang tak cukup. Subhanallah. Jadi dan dia kalau mengeluarkan zakat fitrah ini, dia mengatakan di sini adalah dia wajib untuk mengeluarkan bagi dirinya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Jadi kalau isterinya itu, anak-anaknya yang belum balik, ini dia wajib keluarkan. Jadi bila kata wajib keluarkan, bermakna ia boleh keluarkan automatik. Dia tak perlu nak beritahu family dia, tak perlu nak beritahu isteri dia atau anak-anak dia. Dia boleh keluarkan terus. Adapun selain daripada isterinya,
Adapun selain daripada orang-orang yang dia tak tanggung, umpamanya kalau ibu bapanya orang yang kaya, dia tak tanggung, bapa dia kaya, ataupun dia nak keluarkan zakat untuk adik-beradik dia, dia nak keluarkan zakat fitrah untuk dia punya maid umpamanya, maka dia wajib untuk minta izin mereka dahulu, baru boleh keluarkan. Kalau dah keluarkan baru minta izin, tak pakai. Itu terbalik. Dia kena beritahu dulu sebelum nak keluarkan tu, baru boleh keluarkan. Subhanallah. Jadi ini secara ringkas dia pengarang hanya menyentuh sedikit saja berkenaan dengan perkara berkaitan dengan zakat. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada tajuk yang baru insya-Allah. Itu asal warasi dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.